Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Dalilah binti Syahidan. Nombor matrik 10 DIB 19F 1013. Assalamualaikum, nama saya Nur Amalia Syuhada binti Muhammad Zamri. Nombor matrik saya 10 DIB 19F 1007. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nurul Nadrah binti Muhammad Zaini. Nombor matrik 10 DIB 19F 1011. Apakah yang dimaksudkan dengan zakat? Zakat dari segi bahasa merupakan pertambahan ataupun peningkatan, iaitu kutipan lebihan pendapatan yang kita dapat, di mana ianya bertujuan untuk menyucikan harta serta menyucikan diri bagi umat Islam. Manakala dari segi istilah pula, zakat merupakan mengeluarkan harta dengan kadar yang tertentu. Bermaksudnya di sini, apabila kita mempunyai lebihan harta ataupun pendapatan yang cukup haul dan nisabnya, kita wajib untuk membayarkan zakat bagi menyucikan harta dan diri kita. Zakat mempunyai dua jenis, iaitu zakat fitrah dan juga zakat harta. Maksud zakat fitrah adalah setiap Muslim, tak kira perempuan ataupun lelaki, wajib membayar zakat mengikut kemampuan diri. Zakat harta pula ialah zakat yang dikenakan ke atas harta-harta yang tertentu dan boleh dibayar pada bila-bila masa. Kadar zakat harta ni adalah 2.5% daripada jumlah harta. Zakat harta ni wajib dikeluarkan kerana ia adalah salah satu jalan jihad. Harta ni terbahagi kepada banyak, iaitu antaranya adalah zakat wang simpanan dan juga pendapatan, zakat perniagaan, zakat binatang perternakan, zakat emas dan perak, zakat pertanian dan juga zakat galian ataupun harta karun. Okey, kita sekarang ni mesti anda seputar tandanya kita bayar zakat. Tapi siapa yang dapat duit yang kita bagi tu? Okay, di sini saya nak menerangkan ada 8 golongan yang layak menerima zakat. Yang pertama fakir, yang kedua miskin, yang ketiga amil, yang keempat fisabilillah, yang kelima mu'allaf, yang keenam ar-riqab, yang ketujuh al-gharimin dan yang ke-8 ibnu sabil. Okey, sekarang ni saya dah bagi tahu 8 golongan yang layak menerima zakat. So sekarang ni saya akan menerangkan maksud 8 golongan itu. Okey, yang pertama fakir. Okey, fakir ni dia orang Islam yang mungkin ada pendapatan atau tak ada pendapatan, atau ada harta atau tak ada harta. Okey, tapi dia ada harta atau tak ada harta, tapi kalau dia ada pun mungkin tak cukup. Dia mungkin 50%, dia tak mencapai 50% daripada hak kifayah dengan tanggungannya. Contohnya macam guys pagi makan pagi, guys petang makan petang. So dia tak mampu nak tanggung orang lain. Diri dia pun macam semput je kalau dia nak tanggung. Itulah fakir. Okey, tadi saya dah menerangkan tentang fakir. Okey, sekarang ni saya nak menerangkan apa yang dimaksudkan dengan miskin. Miskin adalah orang Islam yang mempunyai harta atau pendapatan melebihi 50% daripada keperluan dirinya dengan tanggungannya, tapi masih belum mencukupi had kifayah. Itu yang dimaksudkan dengan miskin. Dia berbeza sedikit dengan fakir. Fakir ni macam kais pagi makan pagi. Macam miskin ni dia mampu lagi nak tanggung, tapi tak adalah mampu sangat. Okey, sekarang ni saya akan menerangkan tentang maksud amil. Okay, amil ni adalah pihak yang dilantik oleh Majlis Agama Islam Negeri untuk menjalankan tugas-tugas mengutip zakat. Okey, sekarang ni kita dah tahu maksud fakir, miskin, amil. Okay, sekarang ni apakah yang dimaksudkan dengan mu'allaf? Okey, mu'allaf sebenarnya adalah golongan yang baru masuk Islam. Orang yang bukan Islam baru masuk Islam, ataupun orang yang baru menjinakkan hatinya untuk masuk dalam agama Islam. Itu yang dimaksudkan dengan mu'allaf. Okey, sekarang ni apakah yang dimaksudkan dengan ar-riqab? Ar-riqab ni, kalau kita selalu cakap hamba lah. Hamba ni selalunya dalam zaman dulu, medan perang lah, waktu perang dia jadi hamba. Tapi pada masa sekarang ni macam dia dalam keadaan seorang yang dalam dibelenggu satu kuasa, ataupun dalam keadaan yang menjadi hamba kepada dirinya untuk menjalani kehidupan yang lebih baik ataupun yang lebih sempurna lah.
Itu yang dimaksudnya rekod ataupun yang biasanya kita panggil. Okey, sekarang ni saya akan menerangkan apakah yang dimaksudkan dengan fisabilillah. Okey, pada masa sekarang ni memang tak ada peperangan pun kat negara kita ni, tapi fisabilillah ni bukannya bermaksud berjuang masa peperangan, tapi fisabilillah ni bermaksud apabila kita memperjuangkan atau mengusahakan atau melakukan aktiviti untuk menegakkan agama Islam, itu juga dipanggil fisabilillah. Itu juga layak mendapat zakat. Okey? Okey, Al-Gharimi ni adalah orang yang berhutang untuk keperluan asas dia atau untuk tanggungannya ataupun untuk kebajikan masyarakat. Dan dia berhutang ni adalah untuk menyelesaikan masalah diri dia atau masyarakat. Yang terakhir, Ibnu Sabir. Ibnu Sabir ni orang yang dalam perjalanan ataupun baru memulakan perjalanan tapi dia terputus bekalan makanan. Itu yang dipanggil Ibnu Sabir. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan zakat emas? Zakat emas ni adalah simbol kekayaan harta ataupun menjadi satu ukuran kekayaan seseorang itu. Itu yang dimaksudkan dengan zakat emas. Zakat emas adalah berdasarkan nilai semasa bagi nisab emas iaitu 20 miqal ataupun 85 gram. Kalau perak adalah 595 gram. Emas sebagai perhiasan wanita ataupun kegunaan peribadi. Emas berkenaan tidak lagi subur dan berkembang. Oleh itu, pemakaian yang terlalu banyak dan melampaui batas yang melebihi kadar biasa iaitu uruf, ia diwajibkan untuk membayar zakat. Oleh itu, pemakaian emas yang melampaui batas daripada nilai urufnya amat tidak digalakkan oleh syariah. Oleh itu, mereka diwajibkan untuk membayar zakat. Bagaimana dengan pengiraan zakat? Pengiraan zakat bersamaan dengan berat emas ditolak dengan berat uruf, iaitu berat kadar biasa yang ditetapkan oleh syariah ialah 800 gram. Berat emas ditolak dengan uruf 800 gram tetap, lalu didarab dengan harga emas semasa dan didarab dengan nisab yang telah diletakkan sebanyak 2.5%. Tapi ini emas perhiasan. Okey, emas bukan perhiasan wanita bermaksud emas yang bukan bertujuan untuk berhias. Bukan bukan macam ni, bukan pakai-pakai kat tangan, bukan. Okey. Contoh nak mengira emas bukan perhiasan wanita, yang cara dia ialah timbangan emas, iaitu timbangan emas itulah darab dengan berapa harga emas pada masa itu ya, dan didarab dengan 2.5, kita akan dapat jumlah zakat yang perlu dibayar. Itu je, senang. Bagi logam perak pula, sama ada dipakai ataupun disimpan sebagai perhiasan di rumah, wajib dizakatkan apabila nisabnya melebihi 595 gram. Bagi contoh pengiraan di bawah, 600 gram perak apabila diwajibkan zakat melebihi 595, contoh diambil 600 gram, akan didarab dengan RM2.45 iaitu nilai semasa gram perak dan didarab dengan 2.5%. Emas bercagar adalah emas yang digadai dan masih dianggap sempurna milik. Zakat emas ini dikira berdasarkan harga semasa berat emas setelah ditolak dengan nilai pinjaman dan juga upah simpan. Apakah yang dimaksudkan dengan zakat wang simpanan? Zakat wang simpanan ni adalah wang yang disimpan dalam simpanan biasa, simpanan semasa, tetap, saham dan juga amanah. Zakat wang simpanan bersamaan dengan nilai 85 gram emas. Zakat ini dikenakan 2.5% ke atas jumlah baki terakhir dalam tempoh setahun simpanan. Apabila cukup nisab dan juga tempoh. Bagi zakat simpanan yang dikenakan terbahagi kepada 4, iaitu simpanan tetap, simpanan biasa, simpanan dalam satu akaun dan simpanan dalam beberapa akaun. Bagi wang simpanan dalam simpanan tetap, wajib dibayarkan zakat apabila ianya genap setahun dan melebihi nisab, wajib dizakatkan sebanyak 2.5%. Bagi zakat simpanan biasa, ianya diambil kira berdasarkan jumlah baki terendah ataupun jumlah baki terakhir yang cukup haul dan didarab dengan 2.5%.
Bagi membayar zakat untuk simpanan dalam satu akaun, ianya akan diambil kira setelah genap setahun, iaitu cukup haul bagi membayar zakat. Bagi mengira zakat, simpanan bagi beberapa akaun iaitu hasil tambah kesemua baki hujung yang genap setahun bagi setiap akaun simpanan.